pengerusi majlis, Saudara Hanapi, pengerusi Yayasan Benevolent kita, yang saya hormati lagi kita terhutang budi, Tuan Haji Nasiruddin Muhammad Ali, pengerusi GISB yang baru mendapat anugerah di Qatar, ya, ke Oman. Baru ni kita berikan tepukan gemuruh kepada GISB sebagai entrepreneur yang mempunyai rangkaian perniagaan globally, dan kita so proud of GISB. Yang kita hormati Puan Nur Razli Aimi, pengarah Bersekutu Teraju, Profesor Madya Dr. Zuraida daripada Unitan, Dekan Rosmiza, Prof. Dr. Wan Amizal, Saudara Hanapi, Encik Zulhairi Jalaluddin, ya, Alpa YBK dan Zainal Jaiz, Datuk Prof. Fauzi Jani dan semua rakan-rakan strategik, pemimpin-pemimpin NGO, ketua-ketua jawatan, ketua-ketua agensi, tuan-tuan, puan-puan, ya, rakan strategik yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan banyak terima kasih kerana datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sudi hadir ke Unitan ni, dewan yang penuh berkat ini, untuk sama-sama kita menyatakan bagaimanakah perhimpunan ni dapat kita laksanakan, ya, untuk peranan sektor ketiga pada hari ini. Bersyukur kita juga kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesihatan yang baik untuk kita terus merangka perancangan-perancangan yang kita akan buat, insya-Allah tak berapa lagi dah nak masuk pada tahun 2024. Yayasan Basmi Kemiskinan amat mengalur-ngalurkanlah kehadiran semua pada pagi ini. Dia bukan sahaja another congress, ya. Program ini bukan seperti biasa. Ia adalah exercise yang menghimpunkan fikiran dan pengalaman daripada berbagai kumpulan pemain sektor ketiga untuk merumuskan penyelesaian langsung di lapangan dalam usaha menoktahkan kemiskinan. Awal hasrat seperti yang telah dinyatakan oleh Saudara Hanapi itu, kita nak buat sempena hari memperingati International Poverty Day of Eradication, iaitu 17 Oktober yang diraikan setiap tahun. Bermula dengan PBB, satu resolusi, iaitu pada 22 Disember 1992, Perhimpunan Agung mengisytiharkan 17 Oktober sebagai tahun bulan pembasmian kemiskinan antarabangsa, dan menjemput semua negara menumpukan hari tersebut untuk membentangkan dan mempromosikan mengikut kesesuaian dan konteks negara aktiviti konkret berkaitan pembasmian kemiskinan dan kemelaratan. Alhamdulillah, Yayasan Basmi Kemiskinan without fail akan cuba buat sesuatu aktiviti setiap kali pada 17 Oktober tersebut. Istimewa tahun 2023 ini, ketegasan dan iltizam yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang kita kasihi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, selepas pembentangan belanjawan 2023 bagi memastikan menoktahkan kemiskinan tegar di Malaysia yang membabitkan kira-kira 130,000 orang isi rumah yang telah ada reduction seperti yang telah disebutkan oleh Saudara Hanapi tadi. Dengan berbaki beberapa hari lagi untuk masuk ke 2024, pastinya ia menjadi cabaran hebat kepada kerajaan untuk merealisasikan hasrat berkenaan. Sesuai dengan peranan asasi penubuhan Yayasan Basmi Kemiskinan, sudah tentulah program-program berkaitan kemiskinan sentiasa menjadi keutamaan kami. Oleh itu, kami mengajak semua rakan strategi, kerana ia penting, kita tak boleh walk alone, stand alone, do everything alone. We have to do it together. We need to do it together in order kita nak menjadikan hasrat kita itu satu pencapaian. Manakala saya percaya seluruh hadirin yang berada dalam bilik ini, dalam dewan yang penuh berkah ini, memiliki peranan signifikan menggembeling tenaga untuk bersama
dalam usaha berterusan membantras kemiskinan. Ianya tidak boleh dijalani secara sepihak saja oleh agensi kerajaan semata-mata, tetapi harus melibatkan kerjasama pintar bersama dengan sektor ketiga. Bagi negara membangun dengan ekonomi yang sedang berkembang positif, kerajaan telah mengumumkan dalam Majlis Peluncuran Ekonomi Madani pada 27 Julai 2023 bahawa Malaysia akan menjadi kuasa ke-30 terbesar dunia. Kuasa ekonomi ke-30 terbesar dunia. Adakah kita boleh merangkum ataupun mencapai cita-cita tersebut kalau kita tidak mendapat satu solution atau resolution bagaimana kita nak menoktahkan kemiskinan tegar tersebut? Ia memberi petunjuk positif kemakmuran ekonomi dengan perkembangan pesat ekonomi. Rakyat secara optimis berpeluang mendapat gaji yang bermaruah, kuasa beli, aliran tunai yang lebih lancar untuk berkongsi kekayaan negara bersama pelbagai kategori masyarakat. Cuma, adakah ia benar-benar dapat diterjemahkan ke arah sifar miskin tegar di tanah air kita? Sama-sama kita lihat bagaimana round table discussion ke arah mana kita nak buat sebentar lagi. Menuju masa depan negara madani, peranan sektor ketiga sebagai rakan pembina, building partner, negara harus berganda diaktifkan. Antaranya melalui profesionalisme NGO. NGO adalah sektor ketiga, kuasa ketiga. YBK ingin berkongsi sedikit cerita kejayaan kita yang dirakamkan, iaitu YBK, Yayasan Basmi Kemiskinan, telah masuk dalam skor ketulusan yayasan di Malaysia. YBK bersama dengan beberapa yayasan nombor 4 di Malaysia tahapnya mendapat pengiktirafan sebagai organisasi yang menerapkan amalan terbaik tata kelola atau good governance. Alhamdulillah untuk tahun ini kita telah dianugerahkan. Usaha memastikan sektor ketiga dalam ruang awam, public sphere, yang diwakili oleh NGO, yayasan-yayasan, individu yang bukan saja mempengaruhi pandangan awam, memainkan peranan semak imbang terhadap institusi pertama kerajaan dan menjadi jambatan kepada institusi kedua perniagaan, namun turut bertindak sebagai incubator kepada pengupayaan masyarakat dan ditakbir secara berkesan dan dilegitimasikan. Justru amalan ke arah profesionalisme amat mendesak, diberikan perhatian. Sektor ketiga ini sering dilihat tidak mempunyai mekanisme profesionalisme seperti sistem piawai pentadbiran, jaminan kualiti, audit piagam pelanggan. Biasanya NGO ni dia bergerak on stand alone. Dia tak ada satu pengurusan pentadbiran yang jitu. Jadi untuk itu kita perlu ada rakan strategik yang boleh mempunyai program mentor-mentee supaya kita boleh dapat sama-sama menaikkan NGO bersama kita untuk jadi rakan strategik bagi pembasmian kemiskinan ini. Ia tidak menjanjikan kita betapa meyakinkan warga massa dan pihak industri untuk menyumbang melalui NGO ke arah menyatukan usaha untuk mensifarkan kemiskinan di tanah air. Kehadiran kita di sini adalah langkah pertama dalam perjalanan panjang kita untuk mencapai kemakmuran yang hakiki. Yayasan Basmi Kemiskinan dah 33 tahun dalam membasmi kemiskinan. Sehingga hari ini kita boleh nyatakan YBK telah spend lebih kurang 170 juta untuk membasmi kemiskinan sebagai sebuah NGO yang berumur 33 tahun. Dan kita membuat progres sebagai kuasa ketiga. NGO berpotensi menciptakan daya dan kesan besar untuk mengeluarkan rakyat daripada rantaian kemiskinan sekaligus benar-benar dapat menoktahkannya. Bagaimana kita hari inilah yang akan memainkan peranan, hasrat kita untuk mencari impak-impak yang dapat membantu kerajaan sebagai rakan strategik dalam menoktahkan kemiskinan. Tema United Nations untuk 2024, Multilateral Solution for Better Tomorrow. Semoga RTD ini berupaya mengeluarkan idea-idea bernas, lebih inklusif, lebih jangka panjang, implementation yang lebih berkesan
untuk pembasmian kemiskinan bagi menoktahkan kemiskinan ni. Pihak penganjur, Yayasan Basmi Kemiskinan, Benevolent Malaysia, kerjasama Institut Penyelidikan Kemiskinan, Universiti Malaysia Kelantan, tuan rumah yang sangat kami rasa terhutang budi, iaitu Universiti Tenaga Nasional, Yayasan Bisna Kesejahteraan, Institut Madani, mengalu-alukan keterlibatan aktif prof-prof, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan bagi memastikan dapat mengusul satu resolusi. Resolusi hari ini kita akan serahkan kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, kerana kita mengharapkan ianya dapat dimasukkan dalam polisi kerajaan. Maka resolusi yang kita nak buat hari ini mestilah bersesuaian bukan sahaja kepada masyarakat yang Bumiputera, tapi sebagai masyarakat majmuk negara kita, bagaimana ia dapat ke arah usaha murni sifar kemiskinan negara tersebut. Jadi saya ingin merakamkan ucapan tinggi-tinggi perhargaan, terima kasih kepada terutama Benevolent Malaysia yang menjadi rakan strategik kita, telah berusaha untuk menjadikan RTD ini dapat direalisasikan. Institusi Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan INSPIKE, Universiti Malaysia Kelantan, Universiti Tenaga Nasional UNITAN, Tuan Haji Nasiruddin, Haji Muhammad Ali yang sentiasa menyokong. Hari itu RTD daripada pagi sampai petang, hari ini pun daripada pagi. Terima kasih Tuan Haji kerana free your time. Saya dimaklumkan sepatutnya program dekat Hak Nyai hari ini ditukar kan kepada hari Sabtu, kerana terima kasih, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sajalah memberi segala rahmatnya kepada kita semua. Dan kepada Datuk Nazim, wakilnya ada Kak Jan ni, PPIM ya, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam juga bersama kita, dan semua kementerian, agensi, organisasi serta syarikat yang terlibat secara langsung dan tidak langsung, dan kepada Yayasan Basmi Kemiskinan, tim mega luar biasa mereka yang sentiasa bekerja siang dan malam, tak kira Sabtu dan Ahad. Yang kami bukanlah punya tim yang besar, tapi kami mempunyai tim yang berjiwa besar, yang sangat dedikasi terhadap semua aktiviti pembasmian kemiskinan. Maka sentuhan Yayasan Basmi Kemiskinan sehingga hari ini telah pun menyentuh lebih kurang human 60,000 dengan dana yang datangnya daripada Yayasan Basmi Kemiskinan. Untuk itu sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan segala rahmatnya, hidayahnya, kasih sayangnya dalam solat-solat tahajud kita, hajat kita, doa-doa kita. Kita selitkan jugalah kepada ummah kita, terutama kepada saudara mara kita di Gaza, di Palestin. Ya, kita hari ini membincangkan bagaimana nak menoktahkan kemiskinan. Mereka berfikir bagaimana nak makan hari ini, di mana nak tinggal hari ini, mana nak cari air, mana nak tempat berteduh. Anak keluarga dah tak ada. Jadi untuk itu, marilah kita bersama-sama. Kuasa kita adalah memastikan negara kita ini aman, negara kita ini bersatu, negara kita ni dapat diperintah dengan kepimpinan yang memberi tauladan yang besar untuk memastikan negara kita dapat merancang, membina kesejahteraan dan membasmi kemiskinan untuk menjadikan rakyat kita sejahtera. Terima kasih sekali lagi. Selamat bersidang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan segala hidayah, impact yang besar untuk kita bagi menoktahkan kemiskinan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.